Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pelajaran pada kali ini iaitu subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 3 iaitu unit 8 ceria dan sihat. Baik, unit 8 rekreasi berilmu. Rumah sementara. Baik, kita lihat standard kandungan rekreasi dan kesenggangan atau masa lapang. 1.14 melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Aplikasi pengetahuan dalam rekreasi dan kesenggangan. 2.14 mengaplikasikan pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Kita lihat standard pembelajaran. 1.14.1 mendirikan kemah pasang siap. 1.14.2 membuka dan menyimpan kemah pasang siap. 2.1.4.1 menyenaraikan bahagian-bahagian kemah pasang siap. Bergerak aktif untuk badan sihat. Betul. Rekreasi berilmu kem rekreasi. Baik, kita fokus pada kali ini iaitu perkemahan. Perkemahan bermaksud mendirikan kemah untuk membuat tempat kediaman sementara untuk berteduh dan bermalam di kawasan hutan atau lapang dengan menggunakan bahan sedia ada. Perkemahan melatih kita berdikari dan bersedia menghadapi keadaan yang serba kekurangan, terutamanya berkemah di tempat yang jauh dari bandar. Baik, kita lihat sini adalah pelbagai kemah pasang siap. Okey, ada di sini ada dicatatkan tertera ada 6 jenis kemah pasang siap atau dipanggil rumah sementara. Ini sesuai untuk aktiviti rekreasi atau perkemahan badan unit beruniform. Peralatan perkemahan yang biasa iaitu bahagian dapur, dapur gas, parang dan pisau, bahan makanan kering. Alatan berkemah, kemah tali, parang pisau kapak, kayu pancang, lampu picit, generator, wayar sambung elektrik, lampu gasolin. Alatan huruf setia iaitu peti pertolongan cemas, pen kertas, lampu picit keselamatan, bendera, pembesar suara, whistle, parang kapak pisau tali. Manakala alatan individu, baju lengan panjang, seluar panjang, stokin, kasut sukan, selipar, ubat gigi, berus gigi, sabun, kain selimut, lampu picit dan tuala. Ini peralatan perkemahan yang biasa digunakan waktu kempen atau waktu aktiviti perkemahan. Baik, kita lihat faedah perkemahan. Iaitu pertama, memupuk nilai murni individu, merancang segala aktiviti dan keperluan, menghargai alam sekitar ciptaan Tuhan, menghilangkan stres untuk berseronok dan mengelak daripada gejala sosial yang tidak sihat. Ini adalah faedah-faedah perkemahan.
yang perlu dimanfaatkan oleh anak murid kita. Perkara yang perlu diambil berat iaitu peraturan keselamatan perkemahan. Tentukan kemah sentiasa ditutup, tidak dibenarkan memasang ubat nyamuk pelita. Kemah bukan sebagai tempat menjemur atau menyidai pakaian. Tidak dibenarkan memasak di dalam kemah. Seterusnya dilarang makan dan minum dalam kemah. Peraturan perkemahan sentiasa menjaga kawasan perkemahan, bertanggungjawab sendiri terhadap barang-barang yang berharga, kepunyaan diri, menjaga dengan baik semua peralatan yang dipinjam dari stor Gerco. Ini adalah peraturan-peraturan keselamatan dan peraturan perkemahan yang perlu diikuti oleh peserta-peserta perkemahan. Fokus pelajaran pada kali ini iaitu cara memasang dan menyimpan kemah pasang siap atau rumah sementara. Terlebih dahulu kita akan lihat bahagian-bahagian perkemahan, alatan perkemahan iaitu rod panjang yang ini, pancang yang ini, kain bahagian dalam yang ini, kain penutup kemah yang ini, dan tali kemah. Ini bahagian-bahagian ini perlu dipahami dan perlu ditahu untuk kita senang untuk memasang kemah atau rumah sementara. Ini adalah kemah pasang siap. Rumah sementara. Cara memasang kemah pasang siap. Adam dan peserta kem diajar cara-cara memasang dan menyimpan kemah pasang siap. Pertama, bentangkan kain bahagian dalam kemah. Ini kena bentangkan. Masukkan rod panjang pada penjuru kain. Ni. Penjuru kain Masukkan rod panjang pada penjuru kain bahagian dalam kemah. Ini cara yang pertama. Ini yang kedua. Langkah-langkahnya. Baik, kita lihat seterusnya. Pasangkan rod pada keempat-empat penjuru kemah. Okey, sini ada rod Rod di sini. Ada 4 penjuru. Okey, rod panjang ni akan melintang Ini akan melintang di sini. Bersilang di situ. Ikat rod yang bersilang, kena ikat kat sini. Pada bahagian atas kemah. Kat sini Okey, pasangkan kain penutup kemah. Okey ni. Kain penutup kemah yang di sebelah atas. Ikat kain penutup kemah. Kena tahu ni kena tahu rod ni macam mana dan kain penutup kemah yang macam mana untuk kita memahami keselamatan kemah tersebut. Seterusnya, pasakkan pancang pada semua penjuru kemah. Ini di sini pancang dipasakkan di sini. Ini ada 4 penjuru. Yang kawan kita dibuat di sini. Kita jadi kena pasakkan pancang untuk menguatkan kemah ni dari diterbangkan angin. Itu penting. Pancang untuk mengelakkan bila angin kuat, nak elakkan kemah ini terbang.
Okay, kena faham fungsi panjang tersebut. Baik, seterusnya kita akan lihat cara menyimpan kemah pasang siap. Okay, yang pertama, pastikan kain kemah bersih dan kering. Okay, kalau lembab atau basah, kena dijemur. Dijemur di kawasan sinaran matahari. Okay, dah kering baru kita tanggalkan dan lipat kain penutup kemah. Macam yang kawan kita buat ini. Tanggalkan dan lipat kain penutup kemah yang di sebelah atas ini. Ni. Okay, ini sebelah atas. Baik, seterusnya, keluarkan pancang serta rod panjang daripada kain bahagian dalam kemah yang ditarik oleh kawan kita ini. Rod, keluarkan. Lepas tu, susun rod panjang dengan kemas. Dengan kemas, lipat kain bahagian dalam kemah. Okay, kena susun. Okay, bila kita nak kemas, pastikan rod panjang ni cukup. Cukup supaya perkemahan akan tak ada masalah. Kalau kekurangan satu rod, mungkin kemah ini tak boleh digunakan untuk perkemahan akan datang. Itu pentingnya bahagian-bahagian perkemahan ni cukup. Cukup dengan jumlahnya. Seterusnya, gulungkan kain bahagian dalam kemah dan pastikan tiada udara terperangkap. Pastikan semua bahagian kemah disusun kemas. Macam yang diperlakukan oleh rakan kita ini. Sebab itu, masukkan semua peralatan ke dalam sarung kemah dengan cermat. Semua anak-anak murid faham cara menyimpan kemah pasang siap. Semoga penjelasan Cikgu Zahri sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak melakukan pelbagai aktiviti dengan mengamalkan perkara-perkara yang telah diterangkan tadi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.